So, untuk hari ini kita nak belajar another sifat tapi yang melibatkan dalam circle ada quadrilateral. Maksudnya apa? Okay, so maksudnya a cyclic quadrilateral is a quadrilateral in a circle where all four vertices, bucu of the quadrilateral lie on the circumference of the circle. So kalau kita tengok gambar rajah dekat sini, setiap bucu mesti berada atas circumference. Mesti berada atas garisan bulatan. Kalau salah satu bucu tak berada atas garisan bulatan ataupun pada circumference, maka itu bukan cyclic quadrilateral. Kalau kita bagi contoh, kalau saya bagi contoh dekat sini lah. Kita masih ada 4 bucu. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga dan bucu keempat. Bila mana ada 4 bucu, secara automatik dia adalah quadrilateral. Tapi sebabkan salah satu bucu itu tak berada atas garisan ukur lilit atau tak berada atas circumference, maka dia bukan cyclic quadrilateral. Clear kat situ? And then dia bagi tahu PQRS in the diagram. Yang inilah gambar rajah sebelah ini. Dia nak bagi tahu yang sudut P, sudut R, sudut S, sudut Q adalah opposite angles. Apa maksud dia? Maksudnya kalau P dengan R dia adalah sudut bertentangan. P dengan R dia adalah sudut bertentangan, as well as S dengan Q dia adalah sudut bertentangan. So kita dah faham dah sifat cyclic quadrilateral. So dalam sifat cyclic quadrilateral ada dia punya karakter-karakter dia. So kita pergi kepada karakter yang pertama. Dia bagi tahu bila mana dalam circle itu ada cyclic quadrilateral, the sum of opposite interior angles in a cyclic quadrilateral is 180. So maksudnya hasil tambah sudut bertentangan, contoh X dengan Y adalah 180. Begitu juga dengan sudut bertentangan P dengan Q, hasil tambah dia adalah 180. Itu adalah karakter yang pertama. So kita pergi nak faham karakter ini. Let's go to the exercise. Untuk pengetahuan semua, once awak dapat soalan, awak boleh apply any characteristics. Any characteristics as long as dia cukup syarat, dia menepati karakter itu. Tak semestinya awak kena kalau soalan macam ni, ni mesti soalan yang melibatkan cyclic quadrilateral. Tak semestinya. Kita tengok kat sini Baik, contoh yang ni. Soalan 1A. Kalau awak nak lukis pun boleh. Baik. Soalan 1A ini dia tunjuk ada quadrilateral dalam bulatan. Dan kita dah pernah pun tahu berkenaan dengan bila mana garisan yang melalui diameter. Garisan yang melalui diameter dan garisan yang melalui diameter dan pembukaan sudut itu, pembukaan sudut yang dekat sini, pembukaan sudut yang bertentangan dengan garisan yang melalui diameter, kita tahu dia adalah 90 darjah. Ini kalau kita menggunakan previous punya karakteristik. So daripada sini kita dah boleh dapat dah terus jawapan X.
Okey, kan? Sebab kita tahu segitiga hasil tambah sudut dalaman dia adalah 180 dan kita tahu sudut ini 90 darjah sebab garisan bertentangan dengan sudut itu dia melalui pusat, dia melalui center. So bila mana garisan yang melalui center dan sudut pembukaan dia akan jadi 90 darjah. And then kita boleh dapatlah nilai X dengan menggunakan 180 tolak 60 tolak 90. Maka kita akan dapat nilai X. Okey, itu cara yang kita menggunakan 90 darjah. Okey, itu cara menggunakan 90 darjah. Maksudnya kita guna karakter yang sebelum-sebelum ini. So 180 tolak 60 tolak 90. So kita akan dapat 30. Okey. Tapi sekarang ni kita nak cuba faham karakter yang ada dalam cyclic quadrilateral. So kita tengoklah kat sini. Dekat sini yang ni kena bucu, maksudnya bucu ni berada atas circumference. So bila mana ada 4 bucu berada atas circumference, maka itu adalah cyclic quadrilateral. So secara tak langsung sudut ini, okey, sudut yang saya colourkan ini dia bertentangan dengan sudut dekat sini. Okey, bertentangan. So bila mana dia sudut bertentangan, maka hasil tambah sudut bertentangan itu adalah 180. Okey, so kita tahulah yang let's say lah ini kita labelkan ini adalah A, ini adalah sudut B. So sudut A tambah sudut B nilai dia 180 darjah. And then kita tahu sudut A kita adalah 50 tambah 60. Kan? 50 tambah 60 dan B kita adalah 40 tambah X. Okey, bersamaan dengan 180. So kita nak cari nilai X. So X sama dengan 180. So kita tolaklah semua itu. So 50 tolak 60 tolak 40. Dan kita akan mendapat jawapan yang sama juga, iaitu berapa? 30 darjah juga. Okey. Ni nampak tak saya, ini yang saya maksudkan. Bila mana awak tengok bulatan itu, bila mana awak tengok soalan itu, awak boleh gunakan apa sahaja karakteristik yang awak nampak. Kalau awak nampak itu adalah quadrilateral, cyclic quadrilateral, maka awak gunalah karakter yang di mana hasil tambah sudut bertentangan adalah 180. Kan? Kalau awak nampak yang segitiga itu, salah satu garisan itu melalui diameter, melalui pusat, maksudnya dia menghasilkan diameter. So maka sudut pembukaan yang bertentangan dengan diameter itu adalah 90 darjah. Dekat sini pun 90 darjah agaklah. Okey. Baik. Tapi kita masih nak cuba memahami karakter dalam cyclic quadrilateral. Okey, jom kita pergi kepada B. Okey, so kita tengok sudut ini, sudut ini, sudut ini, sudut ini. Okey, bila mana ada 4 sudut dan menghasilkan segi 4, maka itu adalah cyclic quadrilateral. Bila mana setiap bucu itu berada atas circumference. And then kita tengoklah apa yang kita boleh buat. Kita tahu yang sudut hasil tambah sudut bertentangan adalah 180. Okey. So saya assume yang sudut ini adalah Y. Okey, nilai dia Y. Dan kita tahu 140 tambahkan dengan Y, nilai dia 180. Sebab kita faham tadi hasil tambah sudut bertentangan adalah 180. So kita dapatkan nilai Y dulu. So Y sama dengan 180 tolak 140. So kita akan dapat 40 darjah. Okey. Dan kita nak dapatkan kat sini pula. Okey, sudut dekat sini. Sudut yang warna merah ni. So kita tahu yang Y dengan sudut merah let's say kita buat angle data. Okay, Y dia bersebelahan dengan sudut data. So bila mana dia sebelah menyebelah berada dalam satu garisan yang sama,
maka dia punya sudut tambah dia adalah 180 juga. Okey, so kita nak dapatkan nilai data, maka 180 tolak dengan nilai y kita iaitu 40. So dia punya data dia 140. And then kita nak cari nilai x. So dia dah bagi tahu dekat sini, ini adalah sama kaki. So bila sama kaki, maka kita tahu yang nilai sudut sebelah menyebelah ini, nilai x pada dua-dua kaki ini adalah sama. So apa yang kita boleh buat, nilai x adalah 180. Kita tolakkan dengan data, kemudian kita bahagi 2. Sebab kita tahu dua sudut dekat dua-dua kaki itu nilai dia sama, kan? So 180 tolak 140, kita akan dapat 40. Bahagi 2, kita dapat 20. So secara tak langsung kita dah dapat nilai x 20 darjah. Okey. Baik. Awak akan nampak satu lagi karakter dalam cyclic quadrilateral. Apa dia? Yang ni. Perasan tak? Data ini nilai dia 140 kan? So data ini nilai dia 140. Dia sama dengan sudut dekat sini. So daripada sini kita boleh faham another character bila mana biasalah ni segi 4. Okey. Bila mana okey. So sudut oren ini dia tak keluar lagi. Okey, sudut oren ini A. Okey, sudut oren yang A ini dia bertentangan dengan B ni. Okey, dia bertentangan dengan B ini. Tapi sebab kat sudut B itu ada garisan lebihan. Okey, extended line. Okey, ada garisan lebihan extended line. So inilah C. Ni C, sudut C ni. Okey. So by character kita faham yang sudut A sama dengan C. Okey. Bila mana kita tengok A itu bertentangan dengan B dan B itu bersebelahan dengan C dan C itu berada di luar quadrilateral. Okey, berada di luar quadrilateral, maka kita bagi tahu yang sudut A dia sama dengan sudut C. Okey, itu adalah karakter yang kedua dalam cyclic quadrilateral. Nanti kita akan pergi kepada latihan dia. Okey. So settle yang ni. Soalan C. Nampak? Kita boleh apply macam-macam. Nampak? Yang ni garisan yang melalui pusat. So kita tahu dekat sini 90. Okey, dekat sini 90. Dekat sini pun 90. Okey. Dan sudut ini, sudut yang saya colorkan merah ini, okey, dia bertentangan dengan sudut yang merah dekat sini. Kan? So, yang ni let's say lah kita nak faham hasil tambah sudut dalaman dulu. Hasil tambah sudut bertentangan dulu. Okey, kita tahu yang ni A, yang ni B. Okey. So kita faham A tambah B bersamaan dengan 180 dan A kita 50 tambah 70 dan B kita tak tahu bersamaan dengan 180 dan B kita 180 tolak 120 dan kita dapat nilai B kita 60. So kita tahu yang B dengan X adalah sebelah menyebelah. Kan? B dengan X adalah sebelah menyebelah pada garisan lurus yang sama. So nak dapatkan nilai X 180 tolak dengan 60. So kita dapat 120. Ini jalan kerja kalau kita menggunakan karakter
hasil tambah sudut bertentangan adalah 180. Tapi kalau awak nak guna karakter yang lain, iaitu kita faham yang sudut bertentangan A ini, sudut A ini dia sama dengan sudut X. Bila mana dia bertentangan dengan sudut B dan bersebelahan dengan sudut B itu adalah sama dengan sudut A. So kita bagi tahulah A sama dengan X. So A kita 120. So X sama dengan 120. Pun sama jawapan dia. Okay. So tengoklah, sebab itu kata tengok pada mana yang awak nampak. Tapi semua applicable as long as awak faham dia punya karakter-karakter dia. Setiap karakter itu ada syarat-syarat dia. Baik. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Terima kasih sebab bersuara wakil. Ada wakil pun okey dah. Okey. Kita teruskan. Ini dia. Ini yang saya bagi tahu tadi. Okey, karakter yang kedua. The diagram shows a cyclic quadrilateral PQRS. The chord PS is extended. Nampak dia extend. Okey, garisan itu dipanjangkan. So TSR iaitu A, sudut A adalah exterior angle, sudut luaran. Okey, sudut luar of cyclic quadrilateral PSRQ, dan sudut PQR, okey, data ini is known as the opposite interior angle. Ini yang saya masukkan tadi. Dia adalah sudut dalaman tapi dia bertentangan. So bila mana dia bertentangan dengan sini, okey, dia bertentangan dengan B ini, maka bersebelahan dengan B itu ataupun exterior angle kepada B itu iaitu A, dia adalah sama dengan data ini. Okey. Kalau dekat R ini saya panjangkan, so dekat sudut P ini sama dengan sudut dekat R ini. Dia macam tu je. Okay. So awak dah faham dua karakter. Dalam cyclic quadrilateral ada dua karakter ini sahaja. Okay. Kemudian jom kita buat soalan. Kita buat soalan je. Okay. So soalan 1. The diagram on the right shows a cyclic quadrilateral KLMP and a straight line KPN. Okay, dia dah bagi tahu dah KPN adalah straight line. Given that sudut KNM adalah 48 dan NMP. Okay, ni KNM. Ingat kalau huruf kat tengah itu adalah kawasan sudut dia. Dan NMP. So 35. Calculate the value of MLK. So tengok huruf tengah tengok huruf tengah. So MLK. So yang ni kita nak cari. Okey, yang saya kalikan hitam ni lah. Baik, X. So kita assume dia adalah X. Unknown, kita tak tahu kan. Baik. So kita tengoklah apa yang kita boleh apply. Okey, P, K, L dengan M, dia adalah bucu yang berada atas circumference, maka dia adalah cyclic quadrilateral. Dalam soalan pun dia dah bagi tahu dah, dia adalah cyclic quadrilateral. Okey. So kita tahu yang sudut L ini, sudut KLM ini, dia bertentangan dengan sudut KPM. Okey, dia sudut KPM kat sini. Okey, dia bertentangan dengan ni. Tapi dekat sudut P ini, dia ada extended line. Okey, dia ada extended line. So, bila mana ada extended line, okey, warna oranye ini, dan dia sudut luar, maksudnya dekat sudut P itu ada sudut luar. So, kita tahu yang sudut luar ini, dia sama dengan sudut dalam yang bertentangan. Okey. So, kita dah nampak lah kat sini.
So yang color orange ni pun nilai dia sama, iaitu nilai dia X. Masih lagi kita nak mencari nilai X. So sekarang ni nilai X yang color orange ini berada dalam kawasan segitiga. Kan? Segitiga ada X, ada 48, ada 35. So hasil tambah sudut dalaman untuk segitiga adalah 180. So boleh tak kita cari nilai X? Boleh. So kita bagi tahulah sudut MPN. Okey, sudut MPN dia adalah sama dengan sudut KLM ataupun MLK. So untuk mendapatkan sudut MPN, okey, supaya kita mendapat jawapan untuk sudut KLM ataupun MLK, so kita tahu yang untuk mendapatkan nilai X itu 180 tolak dengan 48 tolak dengan 35. Tolong kira Ustaz, berapa jawapan dia? $97. 97. Terima kasih. So kita bagi tahu lah yang sudut MLK adalah 97. Macam tu je. Okay, so jalan kerja kena macam ni, kena bagi tahu apa yang kita nak cari. So kena belajar lah main tulis ni sudut MLK, sudut MPN. So kena pandai kena pandai translatekan daripada gambar rajah ini kepada bahasa matematik dia. Okey, soalan 2. So dia bagi tahu yang PQRT adalah cyclic quadrilateral dan TRS adalah garis lurus, and side PT dan side QR adalah parallel. Given that PRQ, sudut PRQ 54 dan QRS adalah 92. So kalau kita nampak QRS ni, kalau kita tengok secara mata kasar, kita nampak macam 90 darjah kan. Tapi tak, dia dah bagi tahu siap-siap dah. QRS adalah 92, maka dia bukan bersudut tegak. Okey. Jadi bila mana kalau sini kita boleh apply lah. Waktu kita form 2, kita belajar character of circle kan, character of circle, character of angle, bukan angle, circle. Dalam circle itu ada yang macam ni kan. Kalau garis yang selari ni, parallel line ni, so sudut yang ni, sudut dekat sini warna biru ni adalah sama dengan sudut 54 kan, bentuk Z ya, bentuk Z ni nak ingat balik. Okey, sudut dekat sini adalah sama dengan sudut dekat sini. Ini sekali yang bentuk Z ni, bila mana ada parallel line, so sudut dekat biru ini sama dengan sudut dekat biru ini. So dalam gambar rajah kita, sudut TPR adalah sama dengan sudut PRQ. So kita just tulis je lah sudut TPR sama dengan sudut PRQ iaitu 54. Okay, so kita tulis kat sini 54. Kita lengkapkan informasi dalam gambar rajah. And then dekat sini pula, dekat sini 92 ni kan. So 92 ni kita tahu yang dia garis lurus, dan bila mana ada dua garisan selari, maka sudut A ini sama dengan sudut B ini. Sebab dua garisan selari itu dia pacak pada garisan lurus yang sama. Okey, dua garisan selari itu dia pacak pada garisan lurus yang sama. So kalau QRS 92, maka PTR pun 92. Gitu. Okey. Lepas tu apa lagi kita boleh nampak? Kita boleh nampak yang sudut TPQ adalah sama dengan sudut luaran bertentangan dengan dia.
Okey, sudut TPQ, sudut dalaman TPQ adalah sama dengan sudut luar yang bertentangan dengan dia. Okey, ini adalah karakter nombor 2 dalam cyclic quadrilateral. So daripada sini kita dah boleh terus buat jalan kerja lah. Kita bagi tahu yang sudut TPQ adalah sama dengan sudut QRS. Dan sudut TPQ kita adalah 54 tambah dengan X. Sama dengan sudut QRS kita adalah 92. Okey. So, kita dah boleh carilah nilai X. So, nilai X adalah 92 tolak 54. So, berapa awak dapat? 38. 38. Terima kasih. Betul. Itulah jawapan dia. 38. So, dekat sini kita belajar yang kita perlu jelaskan apa yang information, apa yang karakter-karakter yang kita boleh nampak. So that bila kita nampak je benda yang kita boleh dapatkan nilai X itu, karakter yang kita boleh apply to find the value of X, then terus buat jalan kerja dia. Okay. So, ada soalan setakat ni? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okay, jom proceed lagi. Soalan 3. Soalan 3. Sorry. Baik. So, in the diagram on the right, the cyclic quadrilateral ABCD. Okay, dah tahu dah ABCD itu adalah cyclic quadrilateral. Calculate the value of X, okay, if DCE adalah garis lurus dan DOB, sudut DOB adalah 158. Baik. So, dekat sini apa yang kita boleh nampak? Okay, kita tengok ni 158 berada pada center. Lepas tu kita cubalah apply. Kalau dekat center, dia mestilah 2 kali ganda kepada sudut yang lain, tapi dia buka kepada lengkuk yang sama. So kita tengoklah DOB, lengkuk dia adalah DB. Okey, lengkuk dia adalah DB. So A dengan B ni pun lengkuk DB juga. Betul? Lengkuk DB juga. So macam mana? So apa yang kita faham dengan sudut ADB ni? Kat sini warna biru ni. Saya color warna biru ni. Kan kita apply karakter di mana kalau sudut yang dekat center, okey, dia buka, nampak ni, dia buka lengkuk kan, dia buka lengkuk. So lengkuk dia adalah DB, D ke B. Ni lengkuk dia, D ke B. Okey. Dan kita tahu juga yang sudut A ke D, panjang A ke D dengan panjang A ke B pun menghasilkan lengkuk yang sama. So kalau dia menghasilkan lengkuk yang sama, so kalau dekat center 158, maka dekat sudut DAB ni berapa? Dia 2 kali ganda ke dia perlu dibahagi 2? Perlu dibahagi 2. Perlu dibahagi 2. Bagus. So kita bagi tahu lah yang sudut DAB adalah 158 yang perlu dibahagi 2. So berapa awak dapat? 79. 79. So kita tahu lah yang ni 79. Okay. So bila awak dah faham yang ni, bagus. Maksudnya awak dah apply karakter yang pasal arc. Okay. Kemudian kita boleh nampak yang sudut DAB dia bertentangan dengan sudut DCB dekat sini. Kan? Dia bertentangan dengan sudut DCB. Sudut DAB dia bertentangan dengan sudut DCB. Dan dekat sudut DCB ada extended line. So apa yang kita boleh faham dengan sudut X ni?
Dia sama dengan sudut DAB. Yeah, betul. So, sudut luaran BCE adalah sama dengan sudut dalaman DAB. So, kita bagi tahulah sudut DAB adalah sama dengan sudut BCE. So, sudut BCE kita adalah X dan sudut DAB kita adalah 79. Habis, tu je jawapan dia. Okay. Okay, andai kata ada sesiapa yang tak nampak pun pasal karakter yang center apa dia punya lengkuk dia tu kan yang 2 kali ganda daripada sudut yang lain, awak buat cara biasa je. Okay, cara biasa adalah kita ambil warna lain jap. Yang biasa tak keluar pula warna dia. Keluar kamu. Okey. Ini 158 kan? Dan AOB adalah diameter. So kalau AOB adalah diameter, so kita tahu dia adalah straight line. So kalau straight line, so dekat sini, okay, dekat saya color purple ni, dia bersebelahan dengan 158. So kalau dia bersebelahan dengan 158, maka sudut AO D adalah 180 tolak dengan 158. So kita akan dapat 22. So warna purple ni 22 darjah. Dan kita tahu yang O ke A adalah radius. So dia sama dengan O ke D. Okey, O ke A panjang dia sama dengan panjang O ke D. So bila dia sama panjang, maka dia adalah sama kaki. So bila sama kaki, bolehlah kita dapat sudut dua-dua ni. Nak dapatkan sudut dua-dua ini, kita perlu ditolakkan 180 dengan 22, kemudian bahagi 2. So, kita pilihlah salah satu, iaitu sudut DAO adalah 180 tolak dengan 22, kemudian kita bahagi dengan 2. So, 180 tolak 22 dapat balik 158. 158 dapat 79. So kita dah dapatlah sudut DAO ataupun sudut DAB adalah 79. And then barulah apply yang karakter pada cyclic quadrilateral yang melibatkan sudut luaran ataupun exterior angle. So kita apply lah yang ni. Kita bagi tahu sudut DAB ataupun sudut DAO adalah sama dengan sudut BCE. Okay. So, tak ada soalan. Saya boleh teruskan soalan yang keempat. So, soalan keempat saya bagi peluang untuk awak cuba awak warm up minda awak, warm up awak punya otak. Cuba buat. Okay, awak boleh lukis dekat kertas awak. Kemudian cuba awak cari. Pak, jawapan dia 99. Ya, betul. Itulah jawapan dia. Okay, Alhamdulillah. Bagus. 99 darjah. Boleh tak tolong terangkan kat saya kenapa dia dapat 99? Terangkan kat saya dengan kawan-kawan. Okay. Yang sudut SRQ. SRQ, okey. Dia 90 darjah sebab SQ tu garisan dia kena diameter. Betul. Dia kena diameter, kena center. Kena pusat. Okey, bagus. So 90. Okey. Lepas tu saya cari yang sudut Q dulu, yang SQR. Okey. Jadi ni 180 tolak 90 tolak 36. Okey, betul. Dapat 54. 54. Okey. Lepas tu yang P Sekejap. Dia punya sudut SPQ. SPQ. Dia pun 90. Okey. Dia pun 90 juga. Okey, betul. Sebab SQ tu diameter. Okey, betul. Okey. Lepas tu kan dia punya kaki tu sama. Jadinya sudut yang ditolak dengan 180 tolak 90 tu kena bagi dengan 2. Betul. Untuk dapatkan yang sebelah tu. Okey, so dapat dua-dua bahagian kat sini lah kan?
45. Sini pun 45. Okey. Lepas tu sudut Q tu Mhm. kan dia bertentangan dengan sudut yang dekat S tu. Okey, Yang betul. dalaman punya. Betul. Jadinya kalau apa ikut satu tu apa yang panggil dia? Sudut luaran dia sama dengan sudut Q. Betul. Okey, betul. Jadinya 45 campur 54 dapat 99. Ya, betul. So, maknanya awak bagi tahu sudut PQR adalah sama dengan sudut luaran PST. PST. So, PST kita adalah X dan PQR yang awak dapat adalah 45 tambah 54, 99 darjah. Hei, tahniah. Alhamdulillah. Bagus.